لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله كيف حالكم كلكم بخير الحمد لله بارك الله فيكم tahniah kepada antum semua kerana antum tepat pada masa mari awal. Alhamdulillah, inilah di antara pelajar-pelajar yang betul-betul nak belajar. Alhamdulillah, dan Alhamdulillah waktu yang Allah Ta'ala bagi ni, kita masih hidup lagi ni, gunalah sebelum Allah Ta'ala rapah balik. Allah Ta'ala satu hari nanti Allah Ta'ala akan rapah balik semua benda yang dia bagi tadi. Cukup masa Allah Ta'ala ambil balik, sebab waktu tu Allah Ta'ala nak balas dah, nak balas kepada kita semua balasan apa yang telah kita buat. Kita buat baik, maka boleh baik. Buat jahat, kita boleh jahat. Orang lain tak boleh pun. Semua benda gantung pada kita belaka. Setiap benda yang kita buat, dia tidak mudarat pada orang lain pun. Dia sikit pun tidak mudarat pada orang lain. Terutama sekali hari kiamat nanti. Yang memudaratkan kita, kita sendiri. Walaupun kita pukul orang, kita katak orang, kita teh orang, katak, dan walaupun kita bunuh dia, bunuh sekalipun, mudarat tetap mari kita. Sungguh. Walaupun dia tu mati, walaupun dia tu sakit, tetapi last sekali Allah Ta'ala balas balik. Jadi antum sekarang ni Alhamdulillah, waktu belajar jangan fikir banyak, fikir untuk belajar. Alhamdulillah. Okey, pada hari ni insya-Allah kita akan sambung hadis untuk memberkat majlis kita ni, guys. Setiap kali kita belajar hadis, semua hadis yang kita belajar kita kena baca. Semua hadis kita belajar kita kena baca. Dan di sini insya-Allah kita pakat baca belaka hari ni. Boleh dah. Okay, selain daripada Ibn Nawawi, hari ni siapa nak baca? Enta boleh? Tahniah. Okey. Bab Taubah. Hadis panjang. Saya nak baca dengan suara yang kuat, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithaini. Kerana Allahumma Allahu afrah. Ibn Nawawi, Ana ni dengar tak jelas mana. Kalau ada silap anda tegur Ana dengar hak mana salah Ana dengar tu Ana boleh tegur. Okey, silakan. Okey, seterusnya. Rahilatuhu tengah ngajar ni. Tengah ngajar.
Ya, kata ya. Saya minta maaf ni, nak telefon sekejap, ada hamba Allah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Jadi sebenarnya mudah aja awalnya. Kalau cikgu kaya dia kata dia tak ada perhatian jadi belajar saya sangat tinggi dia ada program jadi program pasal. Selalunya lepas mengajar pukul 9.30 tu kan, dia ada miss call lebih kurang kat 20, 30 miss call. Ya. Jadi terima kasih tahniah. Hari ini kita nak belajar dengan izin Allah. Sebut belaka alhamdulillah. Alhamdulillah, ingat baik-baik, awak boleh belajar dengan izin Allah. Babut taubah. Semalam saya dah bagi tahu kata taubah dan istighfar satu perbezaan yang sangat jauh. Istighfar, kita meminta keampunan, minta maaf dengan Tuhan. Minta maaf dengan Tuhan. Contoh kita minta maaf orang, minta maaf lah aku salah. Lepas tu kita sebut, insya-Allah lain kali aku tak saya buat. Hak tu taubat tu. Mula-mula minta maaf lah aku salah temu. Hak tu istighfar. Lain kali insya-Allah aku tak buat. Hak tu taubat. Istighfar, selalunya istighfar dia adalah satu perkara yang telah lepas. Semua benda hak lepas dah dipanggil istighfar. Hak lepas dah. Sebab meminta keampunan daripada Allah hak lepas dah. Dan taubat ni benda hak akan datang. Dia tak, ya Allah taubat dah hak dulu, ya tu dulu. Tak ada gitu. Taubat ni maknanya mulai sekarang aku tak usah ulangi balik gapo hak aku buat dulu. Hak aku buat dulu pengampunan dia dengan istighfar. Hak akan datang itu nak selamat daripada hak kita buat dosa dengan bertaubat. Istighfar di antara makna dia, istighfar setiap benda hak telah lepas. Dan sama ada dosa ataupun kita tidak pernah buat dosa, maka kita minta istighfar daripada Allah benda-benda hak telah lepas. Tapi taubat, setiap benda hak akan datang. Aku tak usah buat lagi ni lain kali, ya Allah tolonglah aku, ya Allah aku bertaubat padamu, ya Allah. Sebab apa? Supaya kadang-kadang takut-takut kita tersilap buat. Tersilap buat, insya-Allah Allah Taala akan ampun dosa kita, insya-Allah. Kadang-kadang kita kecek, kita tak niat, tapi salah tubik. Dak, kena dengan Kelantan kita ni kecek macam-macam perkataan tubik. Dia nak marah, dia kutuk, dia kata, dia sebut perkataan-perkataan yang pelik. Sampai kadang-kadang nak marah pun dia boleh sebut kemaluan, dia boleh sebut juga. Ya, itu nampak kan cara orang kita gitu. Dalam bab taubah, wa qala Qatadah taubatan nasuha, surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu pada Allah taubatan nasuha. Taubatan nasuha di antara makna dia ialah as-sadiqah an-nasihah. As-sadiqah yang betul-betul amanah, yang betul-betul tak tipu, tak tipu langsung. Sebab ada kadang-kadang apabila kita bertaubat, kita taubat tu nak suruh Allah Ta'ala ni tahu kita bertaubat, tetapi kita tahu dah lain kali kita nak buat lagi. Itu bukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ialah satu taubat yang tak siulai dah gapo kita buat tu. Minta maaf ya Allah, aku tak siulai dah gapo aku buat tadi, ya Allah minta maaf. Kalau terulang juga, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. As-sadiqatun nasihah. An-nasihah, di antaranya kita ni mesti menjadi penasihat kepada diri kita sendiri. Ramai orang ya, bapa di sini saya sebut an-nasihah, di dalam kitab tu perasan tak dia sebut as-sadiqah an-nasihah. As-sadiqah an-nasihah, kadang-kadang setengah orang kalau ke orang lain sedap benar dia, lah dia ada. Oh ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, apa mu ni
royak tapi mu tak buat. An-nasihah, kita mesti jadi seorang pentaubat yang bertaubat kepada Allah. Maknanya tak saya buat maksiat akan datang, dan dalam masa yang sama kita menjadi penasihat kepada diri kita supaya kita tak ulang lagi. Nasihat ni kerana nasihat pada diri. Antum pernah jadi tak penasihat pada diri sendiri? Semua kita jadi penasihat. Cuma kita tak perasan kita ni sebagai seorang penasihat. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu perkara, okey? Kadang-kadang kita nak buat satu perkara yang perkara tadi tak molek. Dia ada penasihat dalam hati kita, kita tak perasan. Mari kan? Jangan buat dosa ni, Tuhan marah. Lepas tu hati lain kecek pula. Tak apa, sikit je. Jangan tengok pada perempuan tu dosa, sikit je. Nak tengok sekali ya. Tak kelip-kelip mata. Pandangan pertama. Dalam tubuh manusia, untuk pengetahuan semua, dia ada 3 dalam hati manusia ni. Kalau buat maksiat, mula-mula dia suruh buat dulu. Hak suruh buat. Hak kedua ada hak larang. Hak ketiga ni menentukan sama ada hak nak hak pertama atau hak kedua. Hak pertama ni contoh suruh buat maksiat. Setiap kali kita nak buat maksiat, kita sendiri tahu benda tu maksiat. Tapi dalam masa yang sama kita nak juga. Maka ada hati kecil kita kata jangan buatlah. Betul tak? Ada ni. Dia ada hak larang ni. Hak larang tu nasihat tu. Dia penasihat kita. Tapi kita tengok yang mana satu boleh kontrol kita. Sama ada hak suruh maksiat ataupun penasihat tadi. Hak ketiga akan menentukan. Kalaulah penasihat tadi kuat, insya-Allah selamat. Kalau penasihat tak kuat, memang tak selamat. Contoh orang isap rokok. Orang isap rokok ni, tanya dia sendiri tahu dosa, tapi dia nak isap rokok. Dan waktu dia isap rokok, dia tahu. Dan rokok lah satu bisnes yang paling hebat sekali di dunia. Tak ada bisnes paling hebat daripada rokok. Sebab apa? Rokok ni tak, dia berani letak di kotak rokok tu gambar-gambar penyakit kanser, penyakit-penyakit, dan gambar-gambar yang kita tengok takut. Dia berani letak gambar tu. Lepas tu dia berani tulis di situ pula, merokok adalah membahayakan kesihatan. Dia larang tu, tetapi orang beli juga. Terak kita jual kopi, kita tepek gambar siapa-siapa minum kopi ni cabut tekuk kau, jatuh punuh kau, dan minum kopi ini akan merosakkan kesihatan. Wallahi tak ada orang beli kopi tadi. Betul tak? Mustahil orang akan beli. Mustahil. Orang gila pun tak beli. Sungguh bahaya minum kopi ni. Bekok jatuh, punuh jatuh, rosak jatuh. Tapi rokok hebat. Rokok bukan rokok tu hebat, penjual rokok tu hebat. Dia yakin. Dia siap di Malaysia sekarang ni rokok gapo hok ada gambar tu, gambar tekuk tak ada lah, baby pelik-pelik gambar dia tunjuk, penyakit kanser lah, macam-macam penyakit. Dan kita pergi beli, takutnya tengok dia. Orang beli rokok, dia ambil, kita tengok lagi. Beres, tak ada masalah. Ni dia betapa tak cerdiknya orang beli rokok. Orang jual rokok, dia siap royak dah, bahaya ni rokok ni. Tengok ni bahaya penyakit ni. Beli, jangan main. Terang kita letak di tepek gambar-gambar punah-punah di kopi ke, di makanan ke, soh ke tak beli. Kalau tarikh nak habis esok tak beli dah. Tarikh nak habis esok, bukan hari ni. Tarikh nak habis esok tu dia beli roti. Bukannya beli teh susu, beli roti gardenia contoh tak. Roti tu tarikh nak habis esok. Nak makan bila? Hari ni. Apa susah? Tapi tak saya beli juga. Sebab apa? Tarikh ni habis esok. Tapi rokok membahayakan. Tapi masya-Allah. Dan saya tanya orang isap rokok, tak takut ke isap rokok? Takut lah, tapi tak boleh nak tinggal lah. Bermakna penasihat dia tak kuat. Orang yang penasihat dia kuat, dia akan tinggal segala maksiat. Dan penasihat tadi diri kita sendiri. Sebab tu dia sebut sini as-sadiqah an-nasihah. Jangan main ni. Pengarang kitab ni. Setiap orang kan, Imam Bukhari ni bukan setakat setiap perkataan, setiap huruf dia letak tu ni semua ada makna. Siapa tajuk dia bagi ni, mula-mula sekali dia cerita pasal doa. Kehebatan doa, Allah Ta'ala terima doa. Nombor 2, istighfar. Bab kedua, afdalul istighfar.
maknanya meminta keampunan. Lepas tu apabila kita minta keampunan, hak lepas dah bertaubat untuk akan datang. Dia tak ada bertaubat hak lepas dah. Ada ke taubat lepas dah? Taubat kan hak lepas dah minta maaf ya Allah, aku tak sempat buat dah. Hak dulu tu akan datang tak tahu lagi, mungkin buat. Itu tak betul. Ya. Yeah. Dan di sini semua perhati belakang saya baca daripada awal. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Perhati di kitab belakang. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. Apa makna dia? Perhati baik-baik. Sebelum saya nak jawab, ada siapa tahu? Tak ada tahu? Muslimat tahu? Okey. Kita ada situ, okey, perhati Dia sebut situ Abdullah bin Mas'ud hadithain. Qala haddatsana Abdullah bin Mas'ud hadithain. Perkataan hadithain. Hadithain bermakna dua hadis. Ahaduhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu 'an nafsihi. Makna dia di sini ialah dia dalam hadis ni dia royak dua hadis. Satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna kata-kata yang telah keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi benda hak dia sendiri royak. Ini di antara amanah sahabat-sahabat Nabi. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia sebut, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebut, kalau dia sebut dalam hadis tadi, dia akan terangkan ini hak aku sendiri. Hak aku sendiri. Contoh ada juga orang kita bila dia cerita sedap cerita ni. Last kali dia kata hak sebenarnya cerita hak ni je, hak lebih tu aku reka. Tapi sahabat Nabi dia bukan reka, tetapi dia royak nak suruh sahabat lain faham. Hadis ni berkenaan dengan taubat, dan Allah Ta'ala memang sayang sangat, minat sangat, mencintai sangat orang-orang yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala amat suka pada orang taubat. Di sini Allah Ta'ala, dia ada satu hadis yang kita akan baca di sini, hadis ni. Qala innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabu marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Qala Abu Shihab biyadihi fawqa anfihi thumma qala Allahu afrahu bi tawbatil 'abd min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatun wa ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fawada'a ra'sahu fanama nawmatan fastayqadha wa qad ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش وقال أبو أسامة قال حدثنا الأعمش حدثنا عمارة سمعت الحارث بن سويد وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. Okey, dengar terjemah dia perhati baik-baik. Nak suruh baca tak ada mic ya. Ustaz. Oh, ada mic ni. Ambil mic. Sebab anta ambil, anta baca. Ustaz Jah duduk gana sini, saya sepik serah ni. Beli meja besar sikit royak ke bawah, beli meja ni, lengoh saya ni. Lepas tu kursi ni tak apa dah, kalau boleh beli besar sikit. Kalau tak ada duit, royak ke ada seorang doktor tu, dia mari seorang pagi-pagi sini, dia tolong tangkap video, royak dia. Tak silap saya nama doktor tu Nik Zailan, royak dia kumpul duit insya-Allah. Tak tahu. Okey, jadi enta baca terjemah. Bab taubah, enta baca. Nama apa enta? Hazrin. Oh, jawab angkat tu juga. Okey.
Maulana berkata, Tafsir Imam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang sesungguhnya dunia adalah bahwa yang menggunakan dunia. Hadis itu dibaca Angka ini menyampaikan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Ahmad, dari Umar bin Umayyah, dari Al-Haris bin Suwaid, dari Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan hadis ini yang pertama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua itu Nabi itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, orang mukmin akan melihat Rasulullah ini seakan-akan duduk di bawah bumi yang ditaruh bumi itu akan menyentuh dirinya. Orang yang pasti akan melihat Rasulullah ini seperti lalat yang terbang di bawahnya itu. Dia akan menjalani seperti ini saja. Menurut Abu Ishaq, dia mengalami di atas hidungnya dengan tangannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh Allah sangat senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya seseorang yang singgah di suatu tempat terakhir bersama undangan yang membawa makanan dan minuman, dan dia meletakkan kepalanya dan tidur sebentar. Ketika bangun, tidur itu bukan yang hilang. Dan itu dia merasakan panas yang terik dan kehausan atau apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi untuk minumnya. Dia berkata, aku akan kembali ke tempatku atas kembali itu. Saat dia bangun, dia melihat kembali sudah kembali lagi di sampingnya. Abu Awan dan dari meriwayatkan hadis yang sama dari Al-Bahrain. Abu Sama meriwayatkan dari Al-Ahmad, dari Umar, aku mendengarnya dari Al-Haris bin Suwaid. Umar dan Abu Muslim itu meriwayatkan dari Al-Ahmad, dari Ibrahim At-Taymi, dari Al-Haris bin Suwaid. Abu Muhammad meriwayatkan dari Al-Ahmad, dari Umar, dari Al-Aswad, dari Abdullah. Diriwayatkan juga dari Ibrahim At-Taymi, dari Al-Haris bin Suwaid, dari Abdullah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tengok ya, setara Imam Al-Bukhari tu dia hebat dah dia. Cara dia karang kita dan kehebatan yang Allah Ta'ala bagi pada dia apabila dia faham hadis, apabila dia cara bahadis. Dan yang lebih hebat daripada Imam Al-Bukhari ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhati ya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi contoh. Dan orang yang paling hebat sekali bagi contoh ni, setiap kali benda-benda bagi contoh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang bila dia sebut satu benda dan dia nak bagi contoh terbaik. Di sini disebut mana? Orang mukmin akan melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang dia takut gunung itu akan menimpa dirinya. Orang mukmin ni dia rasa takut dosa dia tu. Dia rasa mana? Dia duduk tepi bukit, dia rasa takut bukit tu akan jatuh tadi. Perasaan takut dia tu. Perasaan takut dia tadi, takut terlanjut dengan dosa dia buat. Dia duduk tepi bukit, dia takut bukit tu nak jatuh. Rasa takut tu. Dan Rasulullah SAW bagi contoh pula hebat. Orang yang fasik akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang di depan wajahnya. Dia akan menghalaunya seperti ini sahaja. Ya. Dan di sini seperti ini sahaja gini. Kalau lalat lalu depan muka kita, okey? Lalat lalu ni, lalu. Orang hok tak cara mana ke lalat ni, okey? Dia buat kana? Buat gitu je. Lalat mari hingga sini pun dia ambat. Tengok disebut amfi. Lalat ni kalau kita nak tahu kotor tak kotor lalat ni kena tanya doktor lah. Tapi hok saya tahunya lalat ni memang pembawa virus, pembawa kuman. Cuma kuman dia itu tak sampai tahap orang panggil yang membahayakan, tapi kalau banyak dia memang membahayakan. Satu hari nanti kita tanya doktor dan doktor bagi tahu dahsyat atau dahsyatnya lalat ni. Dan lalat ni dia ni berapa kaki lalat berapa kaki dia? Ada ikutlah. 4 kaki ke? Bukan ni. Okey, lalat ni kan ni. Cuba kita perhati. Lalat ni ada masa dia pergi kat atas lembu, dia singgah. Dalam masa yang sama dia main singgah kat makan dia. Nasib baik kaki dia kecil je.
Kalau kucing kan setengah tahi, setengah nasi. Oh, Masya Allah, nampaklah tu. Disebabkan kaki dia kecil lah je. Jadi kita pun Masya Allah, lepas dia ingat tahi, ingat nasi kita makan, tak segar kapal satu. Betul tak? Segar sedap je hari ni makan nasi. Ibarat dosa dengan lalat. Orang fasik, orang yang bukan mukmin, orang fasik, apabila lalat mari hinggap kat dia, dia akan ambak gitu je. Akan ambak gitu. Lalat tadi ialah dosa. Bila mari kat orang fasik, mari bukan orang beriman, dia ambak gitu je. Tetapi orang beriman, apabila lalat mari, contoh, lalat mari hinggap di mana-mana tempat, dia bukan setakat ambak, dia akan ambil kain, dia lak di tempat lalat hinggap tadi. Beza tu. Orang yang tidak mukmin, lalat mari dia hambak sahaja. Orang mukmin, lalat mari bukan setakat dia hambak, dia ambil kain, dia lak pula tempat lalat hinggap tadi. Lalat tadi bagaikan dosa. Orang yang buat dosa, orang fasik, dia buat dosa, dia hambak gitu je lalat. Dosa tadi. Tapi orang mukmin, setiap kali dosa ada dengan dia akan usaha berambak dan dia akan bersihkan. Tengok contoh Rasulullah SAW bagi orang tahu cara mana kebersihan ni tak? Saya tengok dah di Pakistan dulu, ada seorang tu, dia orang miskin, dia tak ada rumah, makanan pun tak ada, duduk tepi jalan gitu. Lalat urung dia relax dia. Kalau puas-puas geli dia ambak gitu. Setengah orang ni lalat tu situ dia tak sedih hidup dah. Dan kalau lalat mari kat duk hambak. Dan kalau lalat singgah sini, dia ambil tisu tu gelak. Itu orang mukmin. Dia buat je dosa, dia usaha untuk dosa tak dijauh pada dia. Lepas tu gapo hak kesal lekat di tubuh dia tu dia cuba sapu. Orang mukmin, dia akan usaha istighfar, minta maaf ya Allah. Dia akan hambak lalat tadi, dia akan hambak dosa-dosa dia tadi dengan istighfar. Lepas pada tu dia akan sapu dosa-dosa lekat di tubuh dia tadi dengan kain ke, maknanya kekotoran hak lalat bawa tadi, dia akan sapu, dia akan cuci balik. Itu orang mukmin. Ini contoh Rasulullah SAW bagi. Hebatnya Rasulullah SAW bagi contoh yang ringkas, makna yang banyak. Itu hebat. Jawami'ul kalim. Kita ni kadang-kadang kita bagi contoh, hebat contoh, tak faham sikit pun gaponya royak tahu. Hebat belajar contoh, siapa tak faham. Di Malaysia kita ada setengah-setengah ilmu, kalau kau ngaji kau tak kalau kau tak faham tu, hak tu hebat tu. Pelik. Ada seorang ustaz, dia ngajar satu ilmu tadi sebenarnya ilmu molek, ilmu tasawuf, ilmu molek. Kalau betul-betul guna cara Rasulullah SAW. Ustaz hak ngajar tadi hebat telah. Anak murid dia cerita ke saya, ustaz memang susah nak jumpa ustaz gini. Bapa? Dia ngajar ke kau lama kau tak faham gitu. Tinggilah je ilmu dia. Pelik tu. Rasulullah SAW dia royak benda kita kau faham. Ni yang ngajar kau lama kau tak faham. Hebat. Tinggilah je ilmu, siapa tak faham kita. Itu bukan dia tu. Ilmu hebat ni, ilmu tinggi telah je, mudah nak faham. Tu hebat tu. Ilmu tinggi. Rasulullah bagi contoh, mudahnya faham. Rasulullah bagi contoh lalat je. Lalat satu binatang makhluk Allah Ta'ala yang membawa virus kuman. Jadi kalau orang bukan mukmin, bila lalat tu mari hinggap di muka dia, dia akan hambak gitu je. Orang bukan mukmin. Tapi kalau orang mukmin, lalat mari hinggap, dia bukan setakat hambak, dia ambil kain, dia cuci balik pula kekotoran yang ada di muka dia. Itu istighfar, hambak lalat. Bertaubat iaitu sapu kekotoran yang ada pada kita. Itu contoh. Entum faham ke anak kecil ni? Kau ngatuk nak teka-teki pula hari ni. Lepas ni teka-teki dah. Teka-teki saya tak payah pun. Mudah jawab. Asal mikir sikit je. Neh. Lepas ni saya teka-teki pula. Teka-teki badak pula ni. Okey. Hari ni tak boleh jawab, kena bayar saya setiap sore 10 riyal. Lepas tu minggu depan kita buat jamu. Okey. 10 riyal tadi. Bapa awak ni hebat-hebat, telefon iPhone belaka. Okey, seterusnya. Hadis hak ni hak pasal lalat ni ke?
orang mukmin ni hak Nabi sebut. Hak mana Abdullah bin Mas'ud sebut. Dia bermula daripada Allahu afrah. Di sini disebut orang yang fasik akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang di depan wajahnya. Dia akan menghalaunya seperti ini sahaja, gitu je. Menurut Abu Syihab, dia menghalau lalat di atas hidungnya dengan tangannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh Allah sangat senang dengan taubat seorang hamba melebihi kesenangan seseorang yang singgah. Okey, maksud apa sini? Contoh awak pergi jalan ni, contoh zaman dulu, zaman dulu. Kita bagi contoh zaman sekarang dah, sebab kita hidup zaman sekarang Contoh kita naik kereta. Ibnu Nawawi naik kereta, dia naik kereta apa? Kereta Ferrari contoh Ferrari naik kereta pergi jalan letih sewa lah homestay sewa homestay, tubik-tubik homestay tu tak ada Ferrari. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana Ferrari aku ni? Tak letih sangat, serabut sangat ni. Masuk balik homestay tu, doa pada Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah. Rehat, bangun-bangun tubik-tubik homestay ada mula. Gana perasaan mula-mula hilang tu. Allahu Akbar, seksanya. Tak usah kata-kata Ferrari. Sekali tu handphone. Tak tahu letak mana handphone. Subhanallah. Dah lah handphone tu kita nak guna. Lepas tu tak teringat handphone tu habis bateri. Nak telefon kan? 2 kali berlaku dengan saya. Saya kata padai pun tak jumpa sebab habis bateri. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa, kita jangan rasa habis bateri tu. Kadang-kadang bateri tak habis tapi silent, tak jumpa juga. Sekali tu habis bateri. Telefon nombor yang anda dial tak ada dalam perkhidmatan, sila dial sebentar lagi. Allah, cari tak jumpa langsung. Last kali saya teringat sahabat saya kata, nak cari barang ni kan mudah je, sembahyang sunat. Niat ikhlas, jumpa lalu. Masya Allah, jumpa lalu. Last kali saya pun sembahyang, ya Allah tolong aku, ikhlaskanlah hati aku, ya Allah. Allahu Akbar. Oh, atam mari ada lalu. Mari lalu jahat aku setan. Lepas tu tak khusyuk sembahyang saya. Tak boleh kena tinggal sembahyang juga. Gitu ada atam mari. Allahu Akbar. Tapi ambil telefon tu sembahyang mula, sembahyang sunat syukur. Betapa sukanya hati jumpa telefon tu. Subhanallah ya. Bagi hak ilah, lepas tu sekali lagi tak ingat juga. Duk mana ni telefon ni? Telefon bunyi di sini. Tapi tak dengar suara. Nisah ni silent ni, tutup suara kan? Handphone saya ni dia tutup suara, saya tak buat getar. Serabut getar ni. Kihnya Allah, kisah maaf ni. Saya semaya sekali tu. Dia lah pakai jubah kan ni. Jadi saya semaya, pokcik sebelah saya ni, saya tengah Rabbighfirli antara 2 sujud kan ni. Masa sujud tu getar dah. Rabbighfirli ni handphone saya getar, saya tak getar, pokcik sebelah tu getar. Dia apa? Dia sudah pokcik ni pokcik ni. Lepas habis semaya tu, pokcik ni pun saya pun betul-betul dia kata maaf lah ustaz, saya ni ada gaut ustaz. Jadi telefon ustaz tu kena kaki saya, jadi bukan saya pun. Ya Allah, macam-macam dunia ni ya. Lah kali bol tak boleh dah. Kalau silent tak boleh buat getar. Nyusah orang sebelah. Jadi saya pun semaya sunat. Kali ni semaya sunat tak jumpa. Subhanallah. Kisnya semaya tu nak cari barang. Dia kena ikhlas. Kalau niat ikhlas kerana Allah, dia jumpa lalu. Masya-Allah. Last sekali cari-cari tak jumpa, ada seorang hamba Allah. Dia kata ni mu tinggal tadi atas meja ni. Mujur. Apabila barang hak kita hilang ni. Tiba-tiba kita saya bayar barang tu hilang, tiba-tiba kejumpa. Kan perasaan kita? Memang suka hati. Kucing kadang-kadang. Tak. Kucing tu puas cari, benar datangnya aja. Ada juga kadang-kadang gitu. Puas cari datangnya kucing. Ada berlaku gitu. Acap benar berlaku. Jadi kadang-kadang kucing kata puas cari,
Suara cari duduk di kereta. Macam-macam berlaku. Tapi bila kita jumpa barang hak ilek tadi, betapa sukanya kita. Allah Ta'ala lebih dari itu lagi. Pelik Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni dia memang pelik sangat. Pelik hebat. Berapa? Kita bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala suka hati. Pelik. Ini menunjukkan maha kayanya Allah Ta'ala. Maha kayanya Allah Ta'ala ni, kita bertaubat, ya Allah, banyaknya dosa aku buat, ampun dosa aku. Seperti mana kita suka hati bila barang hak ilai kita jumpa balik, Allah Ta'ala lebih dari itu lagi suka hati kita apabila kita bertaubat. Dan bila Allah Ta'ala suka hati kita kan, saya kita minta dia bagi belaka. Nak minta dengan Allah Ta'ala ni kena bagi Tuhan suka dulu, Tuhan saya dulu. InsyaAllah minta lah Allah Ta'ala bagi. Dan ingatlah, ketahuilah, apabila Allah Ta'ala saya kita, kalau kita minta Allah Ta'ala tahui, itu bermakna Allah Ta'ala saya juga kita. Allah Ta'ala tak bagi itu, Allah Ta'ala saya kita. Subhanallah. Saya pernah dikeluarkan dalam masa 24 jam, kena keluar daripada sekolah masa mengajar sekali itu, pernah sekali itu. Saya kata, Allah, saya pergi semaya duha, ya Allah tolong aku ya Allah, apakah kesilapan aku ya Allah, tolong tunjuk kesilapan aku. Rupa-rupanya lepas tu baru tahu, rupa-rupanya di sekolah tu ada satu benda yang dia mau buat, yang mana Allah Ta'ala nak selamatkan saya daripada situ. Ya, satu sekolah tu Masya Allah, dia ada popok dia ni main Tok Bomo. Faham tak main Tok Bomo? Siapa salah seorang di antara mereka tadi, dia royak kalau nak anak panggil apa ni, budak mati kecil lepas tu dia bakar hot DC ada tu. Dia kata kalau nak tu boleh kiring dia. Ada benda gitu. Last sekali Allah Ta'ala selamatkan saya daripada tempat tu, keluarkan. Rupa-rupanya tu hewan molek. Sungguh tu hewan molek kita. Sekali tu dipegok. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, memang maha suci Allah. Saya balik Malay, naik kereta. Di tempat tu naik bukit, turun bukit mana, digerik ke mana, dipegok. Apabila sampai satu tempat, tiba-tiba ada seorang ni berhenti sakit perut. Kita tunggu dia, lama lah buai air, dekat 20 minit dia buai air. Lepas tu dia naik kereta, kita ni seorang lagi lorak. Oh, lewat dah kita 20 minit lewat ni. Lepas pada tu sama-sama kita kata, astagfirullah. Allah Ta'ala ni dia maha melihat. Dia tengok semua apa kita buat. Mustahil dia nak keburukan untuk kita. Walaupun benda tadi kita tak sedap. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Setiap benda kita rasa tak sedap tu mungkin baik untuk kita. Last sekali driver ni kata, melewat 20 minit kita ni, lama sangat berok. Last kali popok kita kata, dah jangan. Astagfirullah. Ingat baik-baik, setiap benda berlaku ada hikmah dia. Apabila kita pergi sampai satu tempat tu, subhanallah, accident depan mata. Berhenti kejap, bila berlaku? Dia kata, lebih kurang 20 minit tadi. Ya Allah, 20 minit dah berlaku. Ingat, Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala dia tak tidur, dia tak lena, dia sentiasa jaga. Gapo saja berlaku, ketahuilah. Di sebalik tu ada hikmah dia. Subhanallah, di sebalik tu ada hikmah dia. Ada mak saudara saya, kakak ipar saya, kakak pada isteri saya, accident tangan, sama ada tangan kanan kiri patah. Doktor kata patah. Dia ni saya tanya dia baca doa ke? Baca doa dah, kena juga. Saya kata ada hikmah. Cuma dia tension masa tu, dia kata Allah, ni gak sikit-sikit hikmah. Hikmah mana weh? Saya kata saya tak tahu, Allah Ta'ala lah tahu. Faham ngoyak hikmah tu? Dah Allah Tuhan kata hikmah. Aku nak ngoyak kan? Dah mu tak tahu mu berani ngoyak hikmah. Aku tak tahu tu kau hikmah tu. Kalau aku tahu aku yang lain dah. Hikmah. Subhanallah. Bukan kakak ipar saya, wari isteri saya. Kakak ipar saya hak lain berlaku. Wari. Dia ni last sekali dia ada hutang sebanyak RM12,000 hutang dia. RM12,000 hutang Last sekali lepas accident tu dia tension serabut, geng ngorok. Setiap kali saya jumpa, saya kata
ada hikmah dia. Bersyukurlah pada Allah. Dia kata cuba royak so hikmah. Dia tanya saya. Hok nak bersyukur ni. Saya kata nasib baik tak mampu kata. Kalau aksiden hancur lebu kan? Kalau hancur mati tak apa. Selesai masalah tak? Kalau aksiden hancur mati. Ni kena tangan jerit. Kalau kena tangan ni cabut tangan. Kaki cabut, hidup. Kan? Ya Allah. Astagfirullah. Weh, terima kasih weh. Allah mujur kena so. Alhamdulillah ya Allah, mujur aku kena so tangan. Patah. Nasib baik kena so tangan patah. Nasib baik tak kena tangan ni kaki. So bersyukur. Dia pergi claim insurans tak? Insurans? Pergi claim insurans? Boleh lah 70,000. Tapi potong 2 boleh dah 25,000. Dia kata, oh parah popok ni. Kata 70,000, boleh 25,000. Saya kata bersyukurlah. Ni sikit-sikit bersyukur. Alhamdulillah, aku tahu lepas ni ada benda. Tengok dia start percaya dah pada Allah. Saya kata, awak tak ada langsung duit. Bila Tuhan nak bagi 25,000, alhamdulillah. Last sekali, bolehlah 25,000. Boleh 25,000 tu, dia ada hutang 12,000. Dia bayar hutang 12,000. 25 tolak 12 berapa? 13. Betul? Pandang kira-kira. Jangan 25 tolak 12 jadi 100. Tak sihat. Jadi dia bayar hutang dia. Selepas pada tu ada lagi duit dengan dia 13,000. Dia pun mai jumpa saya. Alhamdulillah duit 25,000 boleh dah. 25,000 boleh dah kata. Dan dia janjilah nak pergi ke sekolah tahfiz saya. Dia pergilah berapa ratus kat 1,000 dia pergi. Alhamdulillah. Lepas tu saya katakan, mujuk Allah Ta'ala bagi aksiden ni. Kalau Tuhan tak bagi aksiden, tak ada dah duit ni. Kata, mujuk juga. Dia pergi sembahyang sunat, ya Allah mujuk bagi aksiden sikit je. Sebenarnya Allah Ta'ala dia bukan nak bagi aksiden sangat. Dia sia kita 12,000 hutang tu, aku nak tolong mu. Lepas tu sekarang sihat molek, tak ada masalah pun. Ingat baik-baik, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Setiap yang kita benci tu, ingat baik-baik, di sebalik tu ada hikmah. Tetapi disebabkan kita manusia ni betapa tak ada ilmunya kita tak nampak hikmah ada mana. Hak tu masalah. Hikmah ada, nampak tu dok. Ya, jadi sekarang ni ahli Jumaat ni antum semua ni setiap berlaku ada hikmah. Jangan pula tidur tiba-tiba tak sembahyang subuh. Ada hikmah ni. Tu hikmah korok tu, bukan betul tu. Hikmah ni tak bangun subuh ni. Bukan. Hak tu kena nafas betul tu. Gurau jangan marah. Okey, seterusnya Allahu afrah bi taubati 'abdi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakatun. Dia seorang musafir berhenti di bawah pokok dengan keldai, kambing, unta semua. Makanan bangun nak makan, tiba-tiba unta, keldai tak ada. Habis, hilang. Sedihnya nak pergi gana aku. Tak. Kalau ada seekor keldai tak apa. Ni perjalanan jauh. Nak jalan kaki tak cekak. Nak naik kenderaan, unta, keldai semua tak ada belaka. Dia tidur balik. Dia bangun-bangun tengok ada balik. Keldai-keldai pergi jalan mana mari balik. Suka hati. Begitulah Allah Ta'ala. Apabila kita bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala amat suka hati, amat tenang hati, dan Allah Ta'ala amat sayang pada kita. Rasulullah SAW di antara sebab-sebab Allah Ta'ala sayang dia, sebab dia bertaubat seumur. Dan tahu tak, orang yang baik ni tak, orang yang mana, saya bagi contoh tadi, orang buat dosa kan, orang hak mukmin. Orang mukmin setiap kali walaupun dia tidak buat dosa, dia rusing semua. Dia jadi rusing. Dia ni kadang-kadang tak buat dosa tapi rusing juga. Lain daripada orang yang buat dosa, dia tak rusing. Saya dulu masa saya jadi PKM di satu sekolah, saya nak bagi contoh. Sekolah tu dia dua kelas UPSR. Dua-dua kelas ni satu kelas. Dalam satu kelas dia bagi dua dah. Hak ni calon UPSR 5A. Insya-Allah pokok dia 5A ni. Hak ni memang kata paling tinggi pun dapat C lah. Hak
Lepas tu dia buat peperiksaan percubaan. Sebelum nak periksa betul UPSR ni dia buat peperiksaan percubaan. Hak ni dapat A. Dapat A. Dalam peperiksaan percubaan ada dapat A. Hak ni dapat C belakang. Sebulan lagi nak periksa, popok ni kalut awak ni, pusing awak ni. Sebenarnya cikgu kata dah awak usaha sikit dapat A juga insya-Allah. Pusing sungguh awak ni. Setiap hari nulis, duk saja bawa kertas, buat matematik, duk saja bawa kertas tulis karangnya, buat gini. Sedangkan popok ni insya-Allah berjaya. Popok ni hak lagi hak C ni, relax, tak nulis dia. Relax dia. Tengok. Orang mukmin yang mana dia confirm akan berjaya hari kiamat nanti, nak tahu mudah aja. Dia duduk atas muka bumi ni pusing sama dia. Dia jadi pusing. Allah, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Ya Allah, aku taubat dah tak siap maksiat ya Allah. Ya Allah, macam mana aku ni? Aku tak nampak maksiat aku buat. Tolonglah aku ya Allah. Aku tak nampak, aku tak sedar apa aku buat. Tolong maafkan aku ya Allah. Ampun dosa aku. Tapi orang bukan mukmin, dia tengah buat dosa tu dia lagi. Ini beza. Orang yang akan berjaya dunia akhirat, budak tadi, UPSR, dia akan berjaya, memang dia berjaya popok ni. Tapi dia rusing. Tapi popok ni hak tak berjaya ni, relax. Tak baca. Popok ni siap royak lagi, Ustaz Ridwan, tolonglah semaya hajat kita Ustaz, biar kita berjaya. Dan sebelum pergi periksa tu mari jumpa saya Ustaz. Ustaz semaya duha dah. Doa lagi. Apa? Nak minta bila Ustaz semaya duha doa kita berjaya. Tiap-tiap hari, hak ni saya kita tanya dia, nak tahu saya Ustaz doa ke awak? Ikut Ustaz. Hak ni. Nak royak kata, okey hak ingat kalau kita duduk atas muka bumi ni rusing semua, insya-Allah ahli syurga insya-Allah. Tapi kalau duduk atas muka bumi ni relax ya. Tiap-tiap hari tak bertaubat pada Allah. Bahaya tu. Bahaya. Minta Allah Taala tanam dalam hati kita sentiasa bertaubat pada Allah. Amin. Okey. Hadis yang seterusnya saya akan baca sedikitlah takut lewat Qala hadatsani Ishaq qala akhbarana Hibban qala hadatsana Hammam. Okey. Hammam kena dibaca dengan ha. Jangan baca ha. Setengah orang baca hammam. Kalau hammam dengan sa'du makna dia tandas. Kalau hamam makna dia burung merpati. Dalam bahasa Arab kalau hamam ha orang panggil ha pedah ni. Hamam burung merpati. Kalau hammam tandas. Dalam hadis ni hammam jangan baca qala haddatsana hammam. Tandas royak. Jangan salah ya. Bukan hammam. Ini bahasa Arab, jaga baik-baik. Dan kalau hamam tak ada sadu, makna dia sedih. Hammam lain makna dia. Qala haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha ni tahwilus sanad. Belajar ha. Nampak dalam kitab tu dia ada huruf ha seka-seka dia. Nampak? Faham dah ha apa tu? Faham? Entah faham? Tahwilus sanad makna dia tahwilus sanad. Waibak tak apa. Tahwilus sanad makna dia ialah yang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik diriwayat kepada Qatadah. Qatadah diriwayat kepada Hammam. Diriwayat kepada Hammam. Hammam tadi diriwayat kepada dua orang. Seorang kepada Hudbah dan seorang lagi kepada Habban. Faham? Sekarang ni kita macam gini ke? Daripada dia ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita undur balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik dia bagi tahu kepada Qatadah. Qatadah bagi tahu kepada Hammam. Hammam ni dia bagi tahu kepada dua orang sahabat.
iaitu hudbah seorang lagi habban. Ini di antara ilmu hadis. Okey. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min adikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Ishaq menyampaikan kepadaku dari Habban yang menggambarkan dari Hammam, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sanad lain. Hudbah menyampaikan kepada kami dari Hammam, dari Qatadah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat bahagia dengan taubat seorang hamba melebihi kebahagiaan seseorang dari kalian yang tanpa sengaja menemukan untanya yang hilang di padang yang luas. Hilang unta tiba-tiba jumpa balik. Oh, suka hati dah. Awak hilang gawe jumpa balik entah. Pernah hilang gawe? Senyap tu pernah tu sabar jumpa balik gawe. Jumpa tak tapi dengan orang lain. Okey. Awak ni gawe belakang kau ni. Kahwin terus jangan gawe. Kisah benar berlaku kawan saya. Kawan saya masa sekolah kecil, dia sekolah rendah. Dia perempuan tapi sekolah rendah. Dia ni ada kawan seorang lagi. Kawan dia comel sangat, Allahu Akbar, subhanallah, comel sungguh. Jadi ada seorang lelaki ni, dia ni handsome tu kurang. Lepas tu terbakar sikit kulit, gelap. Jadi dia ni giroyak kepada kawan saya tadi. Kawan tu bukan sekarang ni, masa kecil-kecil sekolah rendah, tapi kenal masa tu. Royak ke dia, aku naklah ke dia nak ke kawan saya benarnya. Kisah dia nak ke kawan saya. Kawan saya ni tak si, sebab kurang handsome. Saya kata ambil lah, dah nak gemung juga tak. Tak si dia. Last kali tak apalah, tak si. Dia pun kata gini, aku nak ke kawanmu. Kawan dia tu comel. Masya-Allah. Putih, ya. Last kali tak apa, hak jatuh ni, hak tak comel mana ni, tulis surat. Wi ke kawan saya, suruh wi ke dia tu. Nak jumpa. Jadi jumpa last kali dia kata kena balas dengan surat jugalah, nak ke tak. Hak perempuan comel tu dia balas nak ke hak lelaki ni. Allah, 3 hari demel lelaki tu. Dia sahaja je dah. Dia kata, setara hak kawan saya ni tak apa comel, tak usik kat aku. Hak nu kau tak usik kat aku kali. Tapi terah boleh. Masya-Allah. Tapi bapak awak jangan gong awak gitu. Royak je ni. Saja nak taswir ngatu. Okey. Bab ni saya tengah tadi ni. Babud daj'i 'ala asy-syiqqil ayman. Bab berbaring miring ke kanan. Miring ke kanan. Mengiring ke kanan ni contoh tengok ke kanan, di belah kanan. Dan tangan kanan duduk di pipi duduk atas tangan kanan, duduk ngiring gitu. Dan bukan ngiring gini tubuh gitu, tidak. Ia lepas. Setengah orang tidur gini kepala, tapi tubuh straight. Bukan. Nak tunjuk sini supaya sebab video ada bahaya. Okey. Ya gitu cara dia. Okey. Hadis ni siapa nak baca? Entah baca entah. Guna mic. ثم اضطجع.
Salah satu fayu'adzinu, ani fayu'dzinahu. Okey. Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada kami dari Hisham bin Yusuf dari Ma'mar yang mengkhabarkan dari Zuhri dari Urwah bahawa Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Ingatlah dalam kitab kalau dia ada S hash A dia baca dengan huruf sa, solat. S hash A. Kalau shin S Y A, antum baca dah ke depan ni. Cara-cara nak baca hadis ni dia tulis depan kali. Ya, depan sekali. Ni. Panduan transliterasi. Ada masa buka tu situ. Panduan tu. Depan sekali bah, bukan belakang sekali bah. Aywa, naam, sahih. Depan sekali. Di situ dia ada fa f fa q q qa. Kalau shin s y, kalau sad s hash. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di waktu malam sebanyak 11 rakaat. Ketika fajar terbit, beliau solat 2 rakaat dengan singkat, kemudian beliau merebahkan diri miring ke sebelah kanan hingga datang muadzin yang menandakan waktunya solat. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bab tidur malam ni kita kecap ni, cuma nak kecap pasal hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam dia akan semaya 11 rakaat Di 11 rakaat ni kan ya. 11 rakaat ni dia semaya macam kita semaya tarawih kan, semaya tahajud tak. 2 rakaat 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat 11 rakaat. Jadi 11 tu buat apa? Witir 3 Witir 3. Dan witir ni banyak cara, sama ada 3 rakaat sekaligus, 1 salam, ataupun witir 2 salam. 2 salam dia ada tahiyat. Kalau 1 salam dia tak ada tahiyat pertama, dia ada tahiyat kedua. Okey. Rasulullah SAW solat malam sebanyak 11 rakaat. Ketika fajar terbit, beliau solat 2 rakaat. 2 rakaat singkat. Kemudian beliau merebahkan diri. Okey, dengar mula-mula Nabi dia semaya 11 rakaat. Lepas pada tu, apabila waktu fajar singkat, fajar terbit, maka dia akan semaya 2 rakaat. Lepas pada tu dia ittaja'a. Setengah-setengah riwayat dia selepas azan subuh tu kan, antara azan subuh dengan nak solat tu dia rehat. Dan setengah dalam riwayat ni, dan hak ni kita pakai hak ni dulu hak lain tak sebut lagi. Hak ni dulu. Bahawasanya sebelum untuk bila azan tu, untuk bila azan subuh dan apa satu riwayat lain disebut selepas azan, sebab zaman Nabi dulu dia 2 kali azan. Azan pertama dan azan kedua. Setengah orang ni dia kata lepas azan kedua. Tidak, lepas azan pertama. Azan pertama dia ada as-salatu khairum minan naum. Azan kedua dia tak ada as-salatu khairum minan naum. Faham? Di Malaysia kita ni dia azan so je azan. Cuma di antara kesilapan yang Malaysia kita buat sekarang ni ialah sebelum azan subuh dia pasal Al-Quran. Bagi saya satu kesilapan, maaflah, nak buat tak ada masalah. Ya, satu kesilapan tu bukan kesilapan kerana baca Al-Quran, tidak. Baca Al-Quran dapat pahala. Kesilapannya tidak mengikut sunnah. Tu je. Kalaulah sunnah Rasulullah SAW, dia baca Quran sebelum azan subuh, beres baca. Sunnah Rasulullah SAW baca surah Kahfi, bapa tak baca tu. Banyak lagi sunnah baca Quran. Buat tu dulu. Sebab saya tengok apabila pasal Quran sebelum azan subuh ni, kadang-kadang 15 minit pasal. Jadi kadang-kadang orang nak rehat. Tak, okeylah kalau kita kata apa salahnya ustaz?
Apa salahnya kalau kita buat? Kita jawab balik, apa salahnya kalau tak buat? Sebab Rasulullah tak buat. Selesai masalah, okay? Dia sunnah Rasulullah SAW memang hebat. Kalau contoh dia kata, kalau gitu azan pun ganggu, tak. Azan tak ganggu. Azan ni sekejap je. Dan azan yang sebenarnya mengikut sunnah, dia tak ada panjang macam sekarang ni. Mengikut sunnah azan biasa je. Nak lagu boleh, kita buat lagu azan ikut sunnah rekah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekah ke? Ni panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 minit azan. Di Malaysia kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panjangnya. Sikit-sikit lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh buat lagu. Setengah kata ustaz, kalau buat pendek tak jadi lagu. Mari sini nak ajar. Buat pendek boleh lagu. Tanyalah pakar lagu ni. Okey. Alhamdulillah dulu saya tak tahu kan. Seluruh azan hak dunia ni saya tengok belakang. Lebih kurang dekat 8 jenis azan saya boleh azan. Cuma bila tahu sunnah Nabi ni tak azan lagi tu. Kecuali kadang-kadang dia mau minta juga majlis-majlis perasmian kan. Nak suruh azan Mekah kali. Hak tu no, susah lagi tu kan. Dia mau nak dengar juga. Setengah-setengah orang masya-Allah dia kata ustaz, kalau boleh azan sedap. Oh, sedap kita dengar, semangat kita nak mari. Mari tak? Tak. Tak usah. Royak nak sedap azan mari masjid. Di Mekah ke tak pergi masjid ada juga. Di Mekah ada juga tak pergi masjid semaya di hotel. Ada. Sebilik dengan saya tu semaya di hotel. Subhanallah. Kita juga dia. Balik-balik dah lah semaya di hotel. Pukul 7 malam subuh di Mekah. Subhanallah. Okey. Daj'i. Sekarang ni ingat cara nak tidur Ada antara kesilapan orang kita sekarang ni tidur Saya minta maaf Dr. Nick, boleh pause ke sekejap video tu? Ke dia boleh pause? Boleh pause ya. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saintis yang hebat. Kawan saya sekali tu dia accident. Selepas dia accident bahaya sangat, jadi doktor kata kena ambil air tulang belakang. Kena ambil air tulang belakang. Jadi masa ambil air tulang belakang tu lepas ambil air tulang belakang tu, doktor kata dia mulai hari ni awak kena tidur gitu macam saya tidur tadi. Jadi saya tanya doktor, apa tidur gitu? Dia kata orang yang tidur gitu, bila tidur gitu dia membersihkan air tulang belakang. Betul doktor? Tak tahu ni doktor Pakistan royak. Jadi saya kata jadi kalau betul tak betul, tapi apa Rasulullah buat? Sebab Rasulullah buat, dia tak ada benda tak berfaedah. Dia mesti ada faedah. Contoh Nabi SAW, dia larang sahabat pergi marah kepada orang kecil dalam masjid tu kan? Tak. Apa? Bahaya. Bila kecil, kita larang dia stop kecil dia, lepas tu kecil balik. Itu bahaya, nyakit. Betul tak? Dan apabila kita marah dia terhenti kecil. Bila terhenti kecil, dia kecil kali lagi. Bahaya bagi dia tu. Jadi Rasulullah tidur gitu, ada hikmah dia. Rupa-rupanya nak baiki balik saluran hak belakang tu, dan nak betul tulang sebenarnya. Dia boleh tidur sama ada belah kanan, lengah belah kanan, belah kiri. Memang tak selesa. Entah kata tu anak setuju sungguh. Memang tak selesa dulu, tapi anak latih. Kita kena latih. Semaya subuh awal tak selesa tak? Tapi kita kena latih. Semaya tahajud tak selesa. Ingat selesa ke semaya tahajud? Selesa tidur lagi. Sungguh. Selesa tidur memang sedap, tapi kita kena usaha, kena lawan juga. Sebab apa? Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihi ma kitab Allah sunnati nabiyyi wa sunnati nabiyyi. Sunnah Rasulullah tidur gitu, maka kena tidur gitu.
Dan inilah cara Rasulullah SAW tidur. Dan Nabi SAW, dia tidur gitu. Maaf lah maaf ni. Ni malu nak royak depan muslimat, tapi maaf ni saya royak ke muslimin. Tak usah dengar ni. Okey. Lelaki ni kena tidur gitu. Sebab dia kalau dia tak tidur gitu, dia tidur gini, pagi-pagi jadi masalah sikit. Faham? Dia pacak dera ke jadi susah sikit. Faham? Jadi saya dulu juga orang bila buka lampu tu, Allah akbar, dahsyatnya tengok ya. Jadi tak comel lah kita. Tapi kalau kita tidur gini, walaupun dia benda tak digerak pergi mari, naik turun pun dia tak nampak ke? Duduk tepi. Tapi kalau duduk gini, nampak. Okey? Ini di antara benda-benda hak tak comel ni. Dan selagi kalau tidak tepi gini, dia payah nak selok kain. Kalau tidur kain. Tapi kalau tidur gini, masya-Allah. Masya-Allah. Ya? Itu benar. Itu orang suka tu. Itu senang royak benda-benda hikmah tidur gitu. Nah, dan satu lagi. Apabila Nabi tidur gitu, sunnah Rasulullah SAW. Tetapi Nabi dia iman dia kuat. Kita sekarang ni kalau tidur, bangun dah tidur, lepas main tahajud tidur sikit sementara tunggu azan, sah tak bangun subuh. Ni tak boleh tidur lah, tak usah tidur. Kita sendiri tahu jenis mana kita ni. Kalau jenis kita tidur mata, bangun. Tak apa. Tapi kita tahu dah, dia kita tidur, payah nak bangun. Allahu Akbar. Ada setengah-setengah orang ni. Dia tidur kat orang panggil tidur ke apa? Tidur mampu tak? Tidur mampu. Gerak-gerak. Eret kaki. Ambil pen, cocok ibu jari. Last kali kain dia, tak bangun juga. Jadi itu masalah. Ibn Nawawi, ittaqillah. Shalla raka'atain khafifatain. Nah. Apa sebut khafifatain sini solat 2 rakaat dengan singkat. Ada soalan tak pasal tidur gini? Tidur gini bukan lelaki saja, muslimat pun kena tidur gini juga. Nah. Kena tidur juga. Ada soalan. Ustaz, susah gitu kita suami isteri kalau tidur gitu. Suami paling kat tu. Tak? Ada gile ya. Suami tidur kat ni, tak? Kita tidur kat tu, tak ada masalah. Boleh tidur belah kiri, boleh. Tak ada masalah. Belah kanan lagi bagus. Dan belah kiri boleh. Asal jangan tidur gini je. Kalau kita tidur tu akak tangan, geli tengok. Cukup tak apa, tak cukup. Okey, jadi Shalla rakaat. Ada soalan tak pasal tidur? Ya, silakan. Gana? Gapo? Ditanya gapo, saya tak dengar. Boleh tukar. Boleh tukar. Kanan kiri tukar sama tak apa. Seminit sini, tukar sama. Asal jangan ajar tidur gini. Dan jangan tidur nerak ke. Orang lelaki ni minat tidur nerak gini ya. Jangan ajar tidur nerak gitu. Sebab gangguan syaitan banyak sangat. Kalau kita tidur ikut sunnah ke, Allahu Akbar, nikmat sangat. Tak percaya terah. Sebab tak terah lagi tak? Terah dah entah. Terah dah tapi tak selesa. Tak apa, terah insya-Allah hari ni. Ya? Tak apa kaki bengkok sikit. Tapi sebaik-baiknya jangan lapik kaki kita. Sebaik-baiknya jangan lapik kaki kita. Ya? Okey, soalan lain? Okey, tak ada masalah ya. Okey, dalam hadis tu shalla raka'atain khafifatain. Apa dia sebut beliau iaitu Rasulullah solat 2 rakaat dengan singkat. Apa singkat? Dia 2 rakaat singkat. Tahniah. Masya-Allah. Dia sembahyang tahajud dah malam tu kan. Jadi solat sunat 2 rakaat tu kemungkinan besar sunat tahiyatul masjid ataupun dia solat sunat wuduk ataupun sunat yang singkat yang tidak panjang. Makna gapo solat 2 rakaat singkat? Mana gapo singkat? Baca ayat pendek. Okey, lagi? Tahniah, betul dah? Jawapan anda betul? Lagi? Laju kah? Ingat baik-baik. Tengok. Saya pernah disoal.
Kerana ustaz semaya cepat habis hari ni. Saya masuk masjid, tiba-tiba nampak gaya nampak Tok Bilal nak komak dah, okey. Jadi saya semaya 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, singkat. Macam mana? Takbir Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Baca habis Fatihah, boleh rukuk terus. Tak boleh baca surah lain, tak boleh baca. Nak baca lagi bagus, tak usah baca, tak ada masalah. Okey, seterusnya apabila saya selesai solat, contoh bila rokok, saya baca sekali ya, subhana rabbiyal azim. Dan tidak wajib baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh baca subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Bismillah. Al-Fatihah. Rekah. Bukit rekah singkat ni bukan makna dia Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Allah akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Allah. Itu bukan singkat tu. Itu solat yang haram, tak boleh solat gitu. Jadi saya kata Nabi SAW ada, dia pernah semaya 2 rakaat solat singkat, khafifatain, raka'ataini khafifatain. Dalam hadis ni ya. Makna khafifatain ialah yang singkat, bukan yang cepat. Tidak. Solat cepat tak boleh. Solat cepat tak boleh. Solat cepat ni kerana laju, rokok tu ada apa ni, sami Allahu liman hamidah tu ada straight lagi, sami Allah, Allahu akbar. Lalu itu tak boleh tu. Tak boleh tu. Nak bangun rabbighfirli Allah, oh weh, tak boleh. La. Tak boleh hak tu cepat tak boleh. Singkat boleh. At-tahiyat ni, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul assalamu ala nabi, baca. Jadi inilah solat singkat. Bukan bermakna solat singkat ialah solat laju-laju, cepat-cepat. Macam ada satu video, tak tahu dia buat kau kan tahu. 3 orang laju maya. Ada tengok video tu? Dia buat kau memang ada orang semaya gitu. Kalau di Pakistan ada. Di Pakistan saya tengok ada orang semaya gitu. Orang mazhab dia bukan mazhab Hanafi semua, ada setengah-setengah orang lah. Orang kita ada. Tu email tak sujud dah. Dia pocik-pocik tua ni kena faham. Makmum ni kena tengok tu email tu jenis berapa dia speed dia berapa, tak? Kelajuan dia berapa, kena tahu. Ni tu kereta Volkswagen hok tahun 90 tu. Tak boleh bawa laju. Jangan ditah dia. Ni kita Volkswagen, aku sagar ya, mari sini aku ditahmu. Tengok Volkswagen tahun bila. Lah kali ada sebuah masjid. Tu email ni dia sebut Allah deh. Tak habis bar lagi. Makmum siap dah. Siap sujud dah. Tak percaya ada semasjid saya bawa awak semua. 2-3 orang belakang tu email gitu. Salah tu. Dan ingat molek, bukan setakat salah. Hari kiamat nanti Allah Taala tukar muka tu jadi muka keldai. Nauzubillah min zalik. Orang hok litah tu email, jangan main. Dan jangan pula kita ni perhati tu email. Oh, sudahlah. Jangan. Kita dengar bar Allahu akbar, start bar tu barulah start. Kalau tu email tu dia Allahu akbar, dia baru gerak. Tu salah dia tu. Tu email ni dia kena bar tu masa sujud, bar baru makmum gerak. Makmum kena dengar bar Allahu akbar baru start gerak. Jangan Allah dia pun syung lalu. Tak boleh. Okey. فهذا خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. Okay, ada soalan bab ni? Anta na'am, tafadhal ya Ibn Nawi. Solat khafifatan dulu. Khafifatan. Pada tahiyat akhir penuh, dia tak boleh baca singkat. Tak boleh baca singkat. Okey. Terima kasih atas soalan. Ingat ni khafifatain. Boleh kita nak semaya, tapi jangan jadikan rutin kita. Rekah sama maya. Tak boleh gitu.
Haji semaya rekah, haji semaya rekah. Bapa ada hadis. Betul, ada hadis. Tapi bapa hadis Nabi hak semaya Maulid tak semaya macam tu. Itu ya. Soalan lain? Entah adik dua ni. Dah, muka serupa. Cuma jerawat lah apa. Okey, soalan tak ada? Hukum selawat kau Nabi ada dalam tahiyat akhir. Hukum mesti buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan boleh baca atahiyat rekah, itu terserah pada antum lah. Cuma ana hak ana tahu setakat tu je. Bahawasanya kita baca atahiyat penuh di atahiyat akhir. Kalau ada ustaz-ustaz dan dia ada dalil bukti, maka tak ada masalah. Ana tahu waktu je. Ada soalan? Sekejap. Apa? Derah molek suara. Tak dengar nanti saya pergi situ. Isbir. Sekejap nanti. Ya. Okey, muslimat dia ada tanya dua soalan. Soalan muslimat ialah nombor satu, boleh ke tak semaya sunat sambil duduk? Dia sihat molek tak sakit tapi dia semaya sambil duduk. Boleh ke tak? Sekarang ni soalan pertama ialah apa tak semaya diri? Dia mesti ada sebab nak duduk. Betul tak? Dan ya, ikut sunnah Rasulullah SAW dia kena berdiri. Dia tak ada semaya duduk ni. Tapi kalau ada hadis kata kena semaya duduk ni, boleh semaya duduk. Semaya sunat tak? Semaya sunat boleh semaya duduk. Saya tak jumpa lagi lah. Saya minta maaf. Saya tak pernah jumpa lagi bahawasanya Rasulullah SAW semaya sunat 2 rakaat semaya sunat ni dia semaya duduk. Saya tak jumpa lagi lah. Bukan tak jumpa tu maknanya tak ada. Hadis ni banyak yang mungkin saya tak tahu. Ya. Tapi Rasulullah SAW dia sentiasa semaya berdiri lah, kecuali dia sakit atau uzur. Dan setengah-setengah orang tak uzur. Tak uzur ada seorang tu saya tanya dia apa semaya duduk? Kain koyok. Tu nak makan lah. Uzur juga tu, kain ni koyok sikit ke, dia katakan takut sujud tu nampak. Hak tu di antara keuzuran kena tukar kain lah. Ni nak semaya juga kain tu. Tapi sebaik-baiknya semaya diri lah. Semaya diri. Kalau nak semaya duduk juga kena ada sebab lah. Ada sebab. Kalau tak ada sebab, kena semaya diri lebih bagus. Lebih mengikut sunnah Rasulullah SAW, semaya diri. Latihan. Ada sebab ke dia? Sebab nak latih dia. Lain ya. Nak berlatih semaya, contoh dia. Nak contoh saya ngajar, nak ajar orang cara-cara semaya duduk. Boleh lah. Saya ajar tu boleh lah. Tapi saja-saja nak semaya tak boleh. Entah nak buat praktikal untuk semaya duduk tak? Nak ajar orang ataupun entah sedikit nak terai semaya duduk kan? Jadikan satu praktikal tapi bukan satu orang panggil amalan. Nah. Di antara kesilapan orang semaya duduk ni ke? Dia kadang tak ingat antara sujud dengan rokok. Ada setengah-setengah orang dia semaya duduk tapi dia tak ada sujud. Jadi dua-dua sekaligus dia buat. Rokok dengan sujud tu, rokok sikit sujud. Kadang-kadang itu tukar. Ini bahaya ni. Ini bahaya sangat ni. Cuma kita isyarat sikit. Kerana masa rokok pastikan tangan ni duduk atas lutut. Nah. Tapi bila nak sujud tu ke depan sikit tangan. Kalau bagi orang yang tak boleh sujud. Bapa sekali tu saya sendiri pernah mata timbel ke? Tak boleh sujud. Sakit doa mata. Mata timbel lepas tu ada jerawat di sini. Nak sujud tu serah sakit sangat. Ya. Jadi kita solat tu cara dia gini ni. Kena tunjuk pula ni. Tak apa tak tutup dia.
Okey, tengok ni. Bila semaya dah. Kita masa kita rokok ni. Kita buat kan? Yang antara kita buat rokok ni, tangan ke sini. Ni dah semaya ni. Allahu Akbar. Rokok ni. Kalau nak sujud, jangan ikut gini. Itu kalau rokok. Buat kan? Tangan ni depan sini. Gini. Kalau tak boleh tak tekad ikut kan? Gini baru sujud depan sini. Biar ada perbezaan. Kalau tidak tukar. Kalau rokok gini, sujud gini juga. Jadi kita. Aku rokok tu sujud tadi. Tukar. Takut tukar lah. Okey, semaya duduk. Semaya ni boleh macam-macam mana pun tengok di atas keuzuran kita. Kalau tak ada uzur langsung kena semaya diri. Tapi mengikut sunnah kadang-kadang Nabi semaya tu saya tak tahu. Kalau ada kita akan share lah bagi tahu saya ya. Okey, soalan kedua ialah at-tahiyat hak penuh ni semaya sunat pun baca tahiyat penuh juga. Okey, apa saya tahu ialah semaya sunat ke fardu ke 2 rakaat sunat ke dia kena penuh belaka kalau rakaat kedua at-tahiyat hang ngelas sekali. Neh, kena penuh belaka. Faham dah? Boleh juga baca penuh boleh juga. Baca penuh boleh juga tapi di situ baca pendek boleh. Tapi at-tahiyat akhir tak boleh. Okey, seterusnya ada lagi soalan? Naam, apa? Boleh. Tengok keuzuran kita kan? Kita nak duduk. Kalau kita duduk sela tak boleh. Nak duduk dengan kaki tak tu tak boleh. Setengah macam orang sakit gaut dia. Kita duduk sela semaya. Kita duduk atas kursi. Sebab saya pernah kena gaut duduk atas kursi. Boleh semaya. Boleh semaya gitu. Cuma masalah duduk atas kursi ni ke? Tahu ke dia? Oh baru tahu saya. Saya semaya atas kursi di sekali tu sakit gaut. Tapi saya ni diri. Telinga saya duduk kat perut dia. Tengah maya bunyi perut dia. Kurang. Dia sakit perut kali. Bunyi perut dia tu. Hak tu jangan kita kata ketung. Jangan tak baik ya. Hak tu tak boleh. Kita duduk atas kursi. Kursi rendah pula. Tapi kita ni orang duduk diri. Telinga kita duduk kat perut dia tu. Tu. Dan kaki kita kena jaga. Jaga. Apa kena jaga? Sebab kadang-kadang orang sujud tu tepi kaki kita. Kita kena alis kaki tu kalau boleh. Jaga adab semaya. Ni dak letak kaki gitu pula. Orang sujud tepi kaki kita. Bang busuk bang Jadi tak boleh. Ada soalan lain? Masa habis ni. Kita sambung minggu depan idza bata tahiran. Bab jika tidur malam dalam keadaan suci. Suci ni makna gapo suci ni? Daripada gapo dia? Suci daripada gapo? Saya kata terang sebab di situ ada bab kalau orang tu dia bersetubuh dengan isteri dia lepas tu nak tidur. Gapo dia kena buat? Suci di sini makna gapo? Kita akan tahu minggu depan insya-Allah. Saya harap antum semua doalah biar anak boleh mari semua insya-Allah sebab urusan banyak belajar. Ni pun masya-Allah berapa miss call ni? Tadi telefon lagi. Miss call saja. Kena jawab lepas ya. Ada soalan? Sila. Azan, setengah orang kata sejam sebelum masuk waktu subuh. Setengah kata setengah jam. Dan dia tak boleh lebih pada sejam. Maknanya jangan buat 2 jam sebelum subuh tak boleh. Paling awal sejam. Mengikut masa sekarang lah. Nak royak masa dulu tu saya nak terai tak boleh. Kena ada kitab juga cara-cara nak terai tu. Jadi sebaik-baiknya lah. Sebaik-baiknya setengah jam sebelum subuh. Itu hak saya rasa lah. Cuma waktu tu saya tak ingat. Dia ada waktu dia antara azan pertama dan azan kedua. Azan pertama dan azan kedua. Sekarang ni kita nak melatih diri kita supaya kita dapat azan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu azan ringkas. Nak berlagu ya? Talhin. Talhin tu hak tu. Orang setengah-setengah dia azan hayya 'alas salat. Tu
talhin panggil talhin tu bukan daripada sunnah Rasulullah SAW. Nak buat lagu boleh buat lagu. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Ada lagu, boleh buat lagu. Lagi sedap. Ni orang jawab azan letih tunggu. Nak boleh buat habis azan lagi. Selagi jenis azan cepat ada juga. Bapa cepat sangat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Selalunya azan iso. Lepas ustaz ngajar kita kata azan, laju dia azan nak jawab tak ada kita. Kena pula hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Allah, kita la haula wala quwwata tak ada. Jadi Tok Bila pun kena pandai juga Dia antara kesilapan orang azan juga, bila dia azan, dia tak letak tangan gini. Azan ni kena letak tangan gini. Dan bila hayya 'alas salah kena paling ke kanan 2 kali. Hayya 'alal falah ke kiri. Itu sunnah azan. Kita relax sampai sekarang ni. Siap boleh poket lagi. Baju Melayu boleh poket azan. Allah, itu bukan sunnah Rasulullah. Azan ni. Dan kalau sebaik-baiknya jari ni letak dah lagi ni. Ba azan suku. InsyaAllah ba azan ada rasa ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Okey, sebelum saya nak tangguh ni, saya nak minta maaf banyak pada pelajar-pelajar semua dan ahli Jumaat semua, saya minta maaf banyak. Kalau dalam ucapan saya hari ni terasa bahasa, saya minta maaf. Yang baik itu semua daripada Allah. Hak kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita semua, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala bagi ilmu yang banyak pada kita, yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu tadi dapat manfaat orang seluruh dunia, insyaAllah, dan manfaat untuk diri kita sendiri, insyaAllah. Ya, sebab ada setengah-setengah ilmu dia manfaat untuk orang lain, dia tidak manfaat untuk diri sendiri. Itu bahaya juga. Manfaat tadi untuk diri sendiri, untuk masyarakat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum sedia dah nak